السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan kita daripada syarahan terpilih daripada kitab Talbis Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada bab yang ke-41, sedekah yang tidak disukai oleh Iblis. Masih lagi di bawah Talbis Iblis kepada orang awam. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis. Dia kata, wa minhum man yatasaddaqu 'ala al-ajanibi wa yatruku birra al-aqaribi wa hum awla bi isnadin 'an Sulaiman bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul as-sadaqatu 'ala al-muslimina sadaqatun was-sadaqatu 'ala dhawi ar-rahmi ithnatan sadaqatun wasilah wa minhum من يعلم فضيلة تصدق على القرابة إلا أن يكون بينهما عداوة دنيوية فيمتنع من مواساة مع علمه بفقره ولو واساه كان له أجر الصدقة والقرابة ومجاهدة الهوى. وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة على ذوي الرحم الكاشح. قال المصنف رحمه الله وإنما قبلت هذه الصدقة وفضلت لمخالفة الهوى، فإن من تصدق على ذي قربة يحبه بحبه فقد اتفق على هواه. Maksud dia, muka surat 265, wa minhum man yatasaddaqu ala al-ajanib wa yatruku birral aqaribi wa hum awla. Di antara mereka ada yang memberi sedekah kepada orang yang tak dikenali, orang jauh. Ajanib ialah orang-orang yang tak mempunyai pertalian saudara. Wa yatruku birral aqaribi, dan mereka meninggalkan saudaranya sendiri yang memerlukan tapi diabaikan. Wa bi isnadin an Sulaiman bin Amir, dengan sanad daripada Sulaiman bin Amir. Sulaiman bin Amir ialah seorang tabi'in, dan hadis ni daripada tabi'in direct ke Nabi, jadi dia bukan hadis yang kuat lah. Okay. An Sulaiman bin Amir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata, as-sadaqatu 'alal muslimina sadaqatun, sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu pahalanya adalah sedekah. Was-sadaqatu 'ala dhawir rahim ithnatan sadaqatun wasilah, dan sedekah yang diberikan kepada keluarga terdekat itu ada dua, iaitu pahala sedekah dan pahala menghubungkan silaturrahim. Wa minhum man ya'lamu fadilatas tasaddaqi 'alal qarabati,
ada di antara mereka yang mengetahui kelebihan bersedekah kepada keluarga, illa an yakuna bainahuma adawatun dunyawiyatun, tetapi berlaku di antara dia dengan adik-beradik dia tu permusuhan dalam urusan keduniaan. Fayamtani' min muwasatihi ma'ilmihi bifaqrihi, lalu dia telah menghalang untuk tidak memberi sedekah kepada ahli keluarga terdekat kerana permusuhan yang berlaku di antara dia dengan adik-beradik dia, walaupun dia tahu fadilatnya besar dan itu ialah bahagian daripada kedekutnya dia. Walau wasahu kana lahu ajrus sadaqah wal qarabati wa mujahadatil hawa, kalaulah dia tahu kelebihan memberikan sedekah kepada ahli keluarga yang kita sedang bergaduh, ianya ada 3 bahagian, iaitu pahala sedekah, yang kedua pahala mengeratkan silaturahim, yang ketiga pahala melawan hawa nafsu untuk memberi kepada orang yang kita benci. Okay. Jadi untuk bab yang ke-41 ni, sebelum pada ni dia cerita bab yang ke-40, tipu daya iblis kepada orang yang kaya. Dia dah sebut beberapa tempat, aspek-aspek yang menjadi sebab macam mana orang-orang kaya tertipu dengan harta dia. Antaranya ialah aspek mencari harta sehingga terjebak dalam riba. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bakhil ataupun kedekut. Dan yang ketiga ialah suka mengumpul, menumpuk harta, at-takatsur. Dan yang keempat ialah membelanjakan harta kepada jalan yang tak betul. Sekarang ni nak cerita tentang orang yang ada harta tapi dia salurkan harta tu kepada orang lain, tidak kepada ahli keluarga dia. Pertama kita kena tahu, memutuskan silaturahim ni termasuk dalam dosa besar yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Al-Kabair. Qati'ur rahim. Dalam hadis Nabi sebut la yadkhulul jannah al-qati'. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Putus silaturahim ni maksudnya ialah hubungan adik-beradik satu rahim. Sebahagian orang dia luaskan perkataan silaturahim ni kepada orang-orang lain. Sebenarnya silaturahim ni fokus adik-beradik saja. Adik-beradik seibu sebapa ataupun adik-beradik sebapa. Ini ialah satu bab yang orang terlepas pandang ataupun orang tersilap faham. Sebab kita guna perkataan silaturahim tu untuk semua, hatta orang yang bukan adik-beradik kita. Untuk yang bukan adik-beradik kita tak panggil silaturahim, kita panggil ukhuwah. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saling bersaudara atas nama keimanan. Tapi saudara betul, maknanya saudara yang memang ada pertalian darah, walaupun bukan Islam. Dia masuk sekali dalam tu, walaupun bukan Islam. Dia termasuk dalam kewajipan yang perlu diberikan perhatian. Maknanya adik-beradik kita, kalau kita semua Muslim, alhamdulillah. Kalau kita ada yang bukan Muslim pun tertakluk pada kita untuk memberi perhatian kepada adik-beradik, terutamanya adik-beradik perempuan. Maknanya dia lelaki, dia ada adik-beradik perempuan, dia perlu memberi perhatian. Walaupun adik-beradik perempuan dia tu dah berkahwin apa-apa semua, ataupun yang belum berkahwin, lagilah dia kena beri perhatian. Okay. Dalam poin yang nak disampaikan oleh Ibnu Jauzi dan nak relatekan dengan keadaan semasa, orang bila mana dia bergaduh dengan adik-beradik dia, maka dia tak mahu ada apa-apa hubungan pun. Kalau kita tengok contoh yang paling besar disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, isu bergaduh adik-beradik ni ialah dalam surah Yusuf. 111 ayat Allah Ta'ala cerita tentang pertelagahan yang berlaku antara adik-beradik dalam rumah. Iri hati yang berlaku kepada adik-beradik Nabi Yusuf yang lain, sehingga menyebabkan mereka ambil jalan yang salah. Untuk diorang buat cerita, kata Nabi Yusuf ni telah dimakan serigala dan sekian dan sekian. Dan mimpi Nabi Yusuf dalam ayat yang keempat itu menunjukkan pada kita bahawasanya itu kemuliaan dan juga permulaan kemelut yang akan berlaku. Maknanya kerja islah ni bukan hanya membaiki orang luar, termasuk juga membaiki orang dalam, iaitu orang dalam rumah. Dan membaiki orang dalam lebih payah daripada membaiki orang luar. Maknanya nak baiki adik-beradik, nak tegur adik-beradik, nak jaga jalan adik-beradik ni supaya sama saja sekepala, ia lagi susah berbanding nak berdakwah kepada orang luar. Tapi itu ialah kewajipan. Okay. Antara cara ataupun kaedah yang syaitan akan guna ialah bila mana kita bergaduh dengan adik-beradik,
maka dia akan nampakkan kepentingan untuk kita lebihkan orang lain. Kita lebihkan orang lain. Sebab tu ada sebahagian para ulama fiqh mengatakan, bila mana kita nak beri zakat, berilah zakat kepada adik-beradik yang termasuk dalam asnaf zakat. Adik-beradik kita ada daripada kalangan asnaf zakat, kita bayar pada dia, kita sumbang pada dia. Dan lebih besar pahala bila mana kita beri kepada adik-beradik yang kita sedang bergaduh dengan dia. Kita sedang bergaduh dengan dia. Maknanya dia akan dapat pahala sedekah, dan dia akan dapat pahala menghubungkan silaturahim, dan dia mendapat pahala lawan nafsu dia untuk pergi juga hantar bantuan itu kepada adik-beradik. Ada satu orang tokoh masih lagi hidup, Syekh Uthman Al-Khamis, satu orang tokoh di Kuwait hari ini. Dia aktif, dia punya kuliah dia ni di media sosial. Dia aktif di Instagram, dia tak aktif di Facebook. Banyak kuliah dia live Instagram, boleh tengok lah. Saya ada tengok ada satu soal jawab dia, ada orang tanya soalan. Ada orang tanya soalan, siapakah yang paling afdal untuk kita beri zakat? Adik-beradik ke orang luar? Jawapan Syekh tu, dia kata adik-beradik lebih aula untuk bayar zakat. Cuma dia sambung sikit jawapan dia, kata, macam mana kamu boleh biarkan adik-beradik kamu sampai jadi asnaf zakat? Itu soalan. Dia tu kaya, boleh bayar zakat, tapi dalam kaya dia tu ada adik-beradik dia yang jadi asnaf zakat. Sepatutnya dia kena biarkan, dia kena jadikan adik-beradik dia tak masuk dalam asnaf zakat, sepatutnya. Dan ini ialah tempat yang paling banyak berlaku dalam kehidupan masyarakat sosial hari ni. Hatta ustaz-ustaz tinggi pun dia berceramah, dia berteori hebat di meja kuliah ni, kena isu dia dengan adik-beradik, dia pun antara yang tak endah adik-beradik dia juga. Ini benda yang kita kena tahu dan perkara yang kita kena jelas. Sebab inilah yang disebut sebagai al-awlawiyat, keutamaan dalam melihat mana amalan yang lebih afdal untuk dibuat. Sebab itulah dalam hadis Nabi pun dah sebut, Allah Ta'ala ni dia suka hamba dia melakukan amalan-amalan fardu wajib. Kita nak buat amalan, pertama kena tahu amalan tu betul, ada suruhan. Yang kedua, bagi settle yang wajib dulu, lepas tu baru nak bincang yang sunat. Ada orang dia ihmal, dia cuaikan kewajipan-kewajipan dia, dia fokus pada amalan-amalan sunat dia. Itu juga antara benda yang merugikan orang. Takut-takut termasuk dalam Al-Quran, Tuhan sebut amilatun nasibah, buat amal tapi letih, akhirnya masuk, dilempar juga dalam neraka sebab cuaikan yang wajib. Dan kita jangan tengok amalan itu hanya pada salat. Antaranya ialah melihat di mana perbelanjaan yang utama kita berikan. Sedekah ke, apa-apa saja, nak beri hadiah ke apa-apa semua, yang lebih aula ialah orang dalam rumah kita, kemudian adik-beradik kita, kemudian seterusnya yang dekat dengan kita. Ada orang dia boleh belanja orang lain, tak ada kena-mengena dengan dia, dengan cara dia belanja tu macam lebih rapat pada adik-beradik. Tapi adik-beradik dia berkira, dia banyak bertangguh, dia banyak beri alasan. Ini ialah tempat syaitan nak rosakkan kita. Dan ianya bukan mudah lah. Kita sebut di sini secara teori senang, tapi bila mana berlaku kita tahulah beratnya perasaan untuk berperang, melemparkan muka yang manis di hadapan adik-beradik yang kita sedang bergaduh. Cuma nak katanya dalam bab adik-beradik ni, ianya satu benda yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila mana satu orang tu dia lelaki, dia satu orang lelaki, bila mana ada di kalangan adik-beradik dia yang contoh adik-beradik perempuan yang sudah kematian suami, tanggungjawab anak-anak daripada kakak dia tu ataupun adik perempuan dia ialah kembali kepada dia. Sebab dari segi wali yang dekat dengan anak-anak itu pun, yang dekat ialah dia. Tapi sebahagian orang dia buat lebih kurang dalam bab ni. Sebab tu ada satu riwayat, satu orang sahabat, dia ada anak perempuan dia diceraikan. Saya tak ingat sahabat tu siapa, tapi hadis ni ada dalam kitab Adabul Mufrad oleh Imamul Bukhari. Bila mana anak perempuan dia diceraikan, dia mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, anak perempuan aku telah diceraikan. Maka Nabi kata, Allah Ta'ala memberikan balasan yang banyak kepada ayah yang ambil balik anak dia yang telah diceraikan itu dan duduk balik rumah dia. Duduk balik di rumah dia. Dan memang itu benda yang berlaku pada zaman Nabi dulu. Maknanya kalau ada ayah dan anak perempuan dia sudah kematian suami ataupun perceraian, dia kena balik ke rumah ayah dia. Kalau dia tak ada rumah lah.
Kalau dia ada rumah, dia ada pilihan. Kalau dia ada harta. Cuma kalau tak ada harta, tidak ada benda yang perlu diperdebatkan lagi, melainkan balik kepada ayah dia. Kalau ayah dia tak ada, maka balik pada adik-beradik lelaki dia. Ini benda yang tak perlu orang bergaduh dah pun. Setiap benda yang berlaku, kita tahu di mana tempat balik dia, ataupun di mana orang yang bertanggungjawab bila mana berlakunya kesusahan. Bila mana ada adik-beradik yang susah, maka adik-beradik yang senang harus membantunya. Dan ianya bukan benda mudah lah. Okay. Satu, bab sedekah. Yang kedua ialah bab pembahagian harta, pusaka ataupun faraid. Ini benda yang tak selesai. Tambah di Malaysia kita ni, tak pernah selesai benda ni. Tuan-tuan tanyalah badan pengurusan harta pusaka ni, antara part yang paling sukar ialah untuk mendamaikan adik-beradik yang dapat bahagian yang berbeza-beza. Tambah pula setengah-setengah adik-beradik tu dia ada track record yang buruk. Contoh, dia perempuan, dia jaga mak ayah dia sampai meninggal, lepas tu bawa harta untuk difaraidkan, yang dapat ialah kepada adik-beradik lelaki yang tak pernah jaga dia. Ini benda yang bukan senang lah. Banyak kes berlaku di Malaysia ni tak selesai ni. Tak sampai 2% yang selesai dalam bab ni. Sebab bila mana kita nak berpegang, beriman dengan pembahagian yang Tuhan bagi, akan ada datang bisikan syaitan. Kamu tak ingat ke siapa yang jaga mak ayah? Dia ni duk isap dadah je, bukan duk bercara pun mak ayah. Kita datang benda tu. Nanti kaya dapat harta pusaka, dia beli benda tu, tak beli benda lain. Benda tu akan datang. Okay. Cuma how untuk manage, macam mana untuk kita manage. Saya tak nak bagi solusi, cuma saya nak kata bisikan-bisikan yang datang, itulah benda-benda yang akan datang. Satu orang dia akan petikai benda tu. Dia akan rasa di mana keadilan, di mana itu, di mana ini. Okay. Dan sebenarnya kalau kita tengok, dia berbalik kepada keadaan satu orang tu. Kalaulah dia menjaga mak dan ayah di atas nama kewajipan, benda ni termasuk daripada benda yang dia kena redha. Ada orang kata sebut redha mudah lah. Okay. Tapi sebenarnya adalah kaedah-kaedah lain yang kita boleh buat. Cuma bagilah, orang kata apa, faraid tu bagi clear dulu, lepas tu nak ejah dengan adik-beradik tu ada sedikit kelonggaran yang dibenarkan. Cuma nak katanya dia akan datang dulu benda-benda tu. Dia akan datang, aku ni tolong mak ayahku banyak, tiba-tiba orang lain dapat lebih, begitu dan begini. Aku tolong dia ni, aku duk bergaduh dengan dia, apa manfaat aku dapat? Inilah benda-benda yang berlaku. Okay, kita tengok apa lagi yang disebut dalam matan ni. Ruwiya an Abi Ayyub Al-Ansari. Diriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ialah satu orang sahabat Nabi, kalangan Ansar. Orang yang memberikan rumah dia kepada Nabi ketika mana Nabi mula-mula sampai ke Madinah hijrah. Nabi tak ada rumah, Nabi baru sampai, Nabi biarkan unta Nabi bergerak, berjalan, berhenti situ, Nabi buat masjid. Lepas tu unta Nabi pergi lagi, berhenti rumah mana, rumah itulah yang akan Nabi duduk sebagai tumpangan. Antara rumah yang unta Nabi Al-Qaswa tu berhenti ialah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia ada banyak rumah. Okay. Jadi dia riwayat hadis ni. Abu Ayyub Al-Ansari ni dia satu orang sahabat yang bila mana Nabi wafat, dia berhijrah jauh. Dia keluar daripada bumi Madinah. Okay. Cuma pada zaman Umar Al-Khattab balik semula ke Madinah. Sebab kalau kita tengok polisi zaman Umar ni, semua sahabat nak kena ada di Madinah, tak nak keluar pada Madinah. Tidak dibenarkan mana-mana sahabat keluar, melainkan gubernur yang ada surat bertulis. Tu pun selalu dihantar wakil untuk diintai dan diintip sejauh mana dia jadi gubernur di wilayah-wilayah Islam. Beza dengan zaman Uthman. Zaman Uthman benarkan sahabat ni untuk pergi keluar ke mana-mana tempat. Sebab sahabat ni dia ada misi dia orang nak sampaikan dakwah. Cuma Abu Ayyub Al-Ansari ni, dia punya kubur dia di mana hari ni? Di Istanbul, di Turki. Maknanya masuk sempadan kawasan orang bukan Arab dah. Sebab Turki ni bukan Arab. Turki ni lah kita sebut dalam bahasa Arab dia panggil Al-Atrak, bangsa Atrak. Cuma dia punya muka lebih kurang lah macam Arab, tapi dia tak cakap dengan bahasa Arab. Kubur Abu Ayyub Al-Ansari duduk di sana. Maknanya nak kata jauh lah dia pergi tu. Qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdalas sadaqati ala dzirrahimil kashih. Maksud dia, kata Nabi SAW, sesungguhnya sedekah yang paling afdal itu ialah kepada saudara yang paling kamu tidak sukai. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Maknanya sedekah itu diberikan kepada adik-beradik yang
al-kashih. Al-kashih ni maksudnya kita jarang berhubung dengan dia. Maknanya jarang jumpa, ada dingin antara kita dengan dia. Yang itulah yang paling afdal untuk beri sedekah. Sedekah ni umum perkataan Nabi. Sedekah ni meliputi dalam tu zakat wajib ataupun memberi sedekah walaupun adik-beradik kita tu bukan daripada kalangan asnaf zakat. Dalam istilah lain kita kata beri hadiah ataupun beri apa-apa sajalah. Okay. Sebab itu ialah cara untuk menambat balik hati. Qala al-musannif, berkata pengarang iaitu Ibnu Jauzi, wa innama qubilat hadhihi as-sadaqatu wa fudilat li mukhalafatil hawa. Okay. Maksud dia apa? Berkata Imam Ibnu Jauzi, sesungguhnya sedekah kepada orang yang tidak disukai adalah amalan yang diterima dan diutamakan untuk melawan hawa nafsu. Ni jihad hawa nafsu. Sedangkan jikalau kamu memberi sedekah kepada kerabatmu yang kamu sukai, maka kamu mengikuti hawa nafsu. Kalau kita beri kepada orang yang kita suka, maka ia termasuk dalam bab tunduk pada hawa nafsu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat sebahagian manusia yang menjadikan hawa nafsu dia ni sebagai Tuhan. Hawa nafsu ni ialah satu benda yang ada dalam tubuh badan manusia, yang mana ianya lebih cenderung kepada keburukan. Sebab tu dalam tempat lain Allah Ta'ala sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan diilhamkan ke dalam diri manusia itu buruk dan takwa. Sebab apa sebut buruk dulu? Sebab memang hawa nafsu ni dia akan sentiasa berlawan arus dengan apa yang syariat suruh. Bila mana suruh buat ibadah, yang kuat dalam diri manusia ialah tidak mahu beribadah. Bila mana suruh sedekah pada orang ni, yang kuat pada manusia ialah tidak mahu sedekah pada orang ni, dia nak sedekah pada orang lain. Dan ianya berbagai-bagai. Sebab kita kena tahu bisikan syaitan ni dia kreatif. Bila mana Allah Ta'ala telah laknat iblis, apa sumpah iblis? Dia kata la ughwiyannahum ajma'in, aku pasti akan samarkan semua anak Adam dalam rangka aku punya tipu daya. Maknanya tipu daya iblis itu ialah unexpected, kita tak boleh nak jangka dekat mana halusnya tipu daya iblis itu. Bermacam-macam, daripada ideologi sampai pada perbuatan, sampailah kepada benda-benda kecil pun. Maknanya iblis dia ada perancangan yang tersendiri dalam bab ni. Okey. Terus kita kepada bab yang ke-42, syarah dan tahqiq tak payah baca lah. Okey. Bab yang ke-42, sedekah kepada orang lain tetapi keluarga sendiri diabaikan. Berkata Imam Ibnu Jauzi, man yatasaddaqu wa yudhiqu ala ahlihi fin nafaqati wa qad ruwiya an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus sadaqati ma kana an dhahri ghina wabda biman ta'ul. Wa bi isnadin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu faqala rajulun 'indi dinarun faqala tasaddaq bihi ala nafsika faqala 'indi dinarun akhar qala tasaddaq bihi ala zawjatika qala 'indi dinarun akhar qala tasaddaq bihi ala waladika qala 'indi dinarun akhar qala tasaddaq bihi ala khadimika qala 'indi akhar qala anta absaru bihi. Okay, apa maksud dia? Maksud dia sebaik-baik sedekah, tengok terjemahan dia tu, orang yang bersedekah, man tasaddaqa, orang yang bersedekah tetapi bersifat bakhil kepada keluarga. Maknanya dia tak beri fokus kepada nafkah yang utama. Okay. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah telah bersabda Nabi, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan ketika kamu kaya dan mulakan dengan orang yang di bawah tanggungan. Maknanya waktu kita dapat duit, contoh dapat gaji, siapakah kumpulan sasar utama duit tu nak dihabiskan? Orang yang paling kita tengok hari-hari, iaitu orang dalam rumah kita, isteri dan anak-anak. Itu mafhum dalam apa yang Nabi sebut. Okay. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, bersedekahlah kamu. Maka seorang lelaki bertanya pada Nabi, aku hanya ada 1 dinar. 1 dinar ni 4 gram emas lebih. Banyak juga tu, dekat-dekat 1000 pada waktu tu. Okay. Rasulullah SAW bersabda, gunakan ia untuk dirimu. Maknanya bereskan apa yang tak cukup pada diri kamu. Maknanya kamu ada 1 dinar, kamu bereskan apa yang kamu nak. Okay. Sini saya nak sebut,
saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang ada ni, okey. Dalam bab pengurusan keuangan, yang ni bukan yang orang buat seminar tu, okey. Yang orang buat seminar tu dia nak urus hutang apa semua. Yang ni nak sebut macam mana Nabi SAW dia meletakkan prioriti. Nabi kata dalam hadis ni, seorang lelaki tanya dia kata, aku hanya ada 1 dinar. Rasulullah pun kata, gunakan ia untuk dirimu. Dalam hadis ni kata, tasaddaqu faqala rajulun indi dinar qala tasaddaq bihi ala nafsi. Kamu berbelanjalah untuk diri kamu. Maknanya berbelanja pada benda penting. Makan, minum, pakaian. Maknanya satu orang tu kalau dia dapat duit, dia uruskan diri dia. Makan untuk dia meneruskan kehidupan seterusnya. Minum, ini benda-benda yang penting. Dan pakaian untuk dia tutup aurat dia. Dan itu ialah bab pada maruah dia. Itu maksud dia. Bukan maksud dia dapat duit habis untuk kita seorang, tak peduli pada orang lain. Okay. Kemudian Nabi kata dalam hadis itu, gunakan ia untuk dirimu. Lelaki itu berkata lagi, bagaimana jikalau aku ada 1 dinar yang lain? Maknanya aku ada lebih sikit. Okay. Maka Rasulullah menjawab, berilah kepada isterimu, pasangan. Nabi fokus kepada yang tu. Okay. Sini saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Sebab kes ni dia baru dia berlaku. Ada orang tanya soalan pada saya, dia bab rumah tangga sebenarnya. Okay. Ada satu orang, pasangan suami isteri ni, dia pasangan yang orang kata apa, okey lah dari segi ekonomi dia okey. Suami dia engineer, dia tu sendiri, perempuan tu dia cikgu sekolah menengah. Okey. Dia ada problem bila mana dia nak buat baik pada mak dan ayah. Mak dia yang perempuan tu, okey. Mak dia ni demand, nak supaya benda tu dapat juga pada dia setara. Contoh suami dia ni, dia belanja mak dan ayah dia sendiri. Maknanya mak mertua kepada si perempuan itulah. Okay. Pergi berjalan apa-apa semua. Lepas pada tu mak dia pun call, nak benda yang sama. Nak benda yang sama. Okay. Maknanya nak daripada lelaki itulah bagi. Okay. Dan beri apa-apa pun nak bagi setaraf dan setara. Okay. Dan benda tu orang kata apa, dia makin teruk sebab mak kepada si perempuan ni dia dah orang kata apa macam rebel. Sebab tu saya kata syaitan ni dia nak kena, dia boleh kena pada mana-mana orang. Sebelum pada tu dia kata mak dia bukan macam ni. Yalah, sebab syaitan dia nak runtuh rumah tangga, dia bukan datang ke syaitan pada suami dan isteri saja, dia datang kepada orang sekeliling. Antara yang akan kena ialah mertua ke, mak dia ke, anak dia ke, siapa-siapa saja boleh kena. Kadang-kadang suami isteri tu okey bersefahaman, tapi yang tak bersefahaman ni ialah mertua ataupun besan yang tak bersefahaman. Jadi akhirnya porak peranda. Okay. Sehinggalah mak dia kata kalau kamu tak bagi, kamu anak derhaka. Dia tanya saya, adakah status dia sudah menjadi derhaka kalau dia tak buat benda tu? Jawapannya tak. Mak dia kata anak dia derhaka atas kejahilan mak dia. Tak jadi derhaka, tuan-tuan. Dari segi syar'i itu tidak derhaka. Sebab anak perempuan dia kena patuh pada suaminya. Dan suami itu dia berhak nak pilih mana-mana orang. Cuma saya katalah pada dia, problem dia ni mesti upload gambar yang mak dia boleh tengok. Dah tahu mak kita tu jenis meragam semacam, jangan duk upload gambar. Upload gambar nanti-nanti, lepas-lepas. Ataupun buat Instagram, jangan duk invite dia dalam tu. Okay. Itu cara dia, kena pandai lah taktik tu. Okay. Keadaan macam ni ialah keadaan yang berlaku dalam majoriti masyarakat kita. Sebab sebahagian orang kita ni dia faham kekeramatan mak dan ayah tu lebih tinggi daripada segala-galanya. Tuan-tuan kena faham. Para ulama dia bahas cukup panjang lebar dalam bab ni. Bila mana satu orang suami, lelaki, dia dah berkahwin, prioriti dia ialah kepada isteri dia dulu, baru mak dan ayah dia. Bukan makna kata jangan taat pada mak dan ayah. Kalau ada duit, ada apa-apa yang dia nak buat, dia kena prioritikan isteri dia dulu. Berdasarkan hadis ni. Dia kenalah taat pada mak dia. Kalau mak dia mengadu ada problem apa semua, dia kena bagi. Cuma kalau bertembung antara keperluan isteri dengan keperluan mak ayah dia, bagi seorang suami, yang ni suami kena tahu, kena dengar, dia kena utamakan isteri dia dulu. Kalau isteri dia mengadu, tak selesa lah duduk sini, dia kena tengok dalam banyak bab. Ni ramai orang duk tanya saja. Sebab sekarang ni orang-orang muda ramai kahwin. Alhamdulillah masyarakat kita dah semakin sedar nak mudahkan urusan perkahwinan. Okay. Cuma bila mana kahwin muda ni, kadang-kadang dia punya pengurusan keuangan tu tak berapa stabil. Jadi ambillah pilihan untuk duduk di rumah mertua ataupun rumah mak dan ayah. Okay. Benda ni sedikit sebanyak akan beri gangguan kepada rumah tangga. Walaupun isteri cuba faham sebaik mungkin,
Sebab dalam kitab-kitab fiqh dia bahas tentang keperluan suami menyediakan tempat tinggal yang asing. Saya tak kata benda ni salah. Kalau kita boleh deal dengan keluarga mertua dengan baik, itu tak ada masalah. Kalau kita rasa kita tak mampu. Tapi kalau kita mampu, kita usahalah untuk pisah. Sebab benda tu ulama sebut dengan jelas. Syaitan akan masuk pada mana-mana pihak. Sama ada akan masuk pada isteri ataupun akan masuk pada mak dia. Ini sangat bahaya. Okay. Cuma nak kata bila mana bertembung, ada sebahagian orang lelaki ni dia jadi pening, dia nak pergi ke mana? Sebab dua-dua tu ialah keutamaan. Dua-dua tu keutamaan. Bila mana bertembung antara mak kita ataupun isteri kita, ibu bapa kita, utamakan isteri dulu dengan kita punya orang kata apa, pandangan kita lah. Jangan kita utama sampai over sangat. Cuma berdasarkan hadis Nabi kata, kalau kamu ada 1 dinar yang lebih, kamu beri pada isteri. Dia tak kata beri pada mak dan ayah dulu. Bukan kata abaikan, tapi beri perhatian. Sebab tu kalau kita tengok, mak dan ayah orang-orang terdahulu, tuan-tuan tengok, mak kepada Imam Syafi'i, mak kepada Imam Malik, mak kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mak kepada semua tokoh-tokoh ilmuan ni. Okay. Anak-anak dia orang dah mengembara ke serata dunia, dah tak sempat balik tengok dia orang pun. Tuan-tuan pernah dengar cerita mak Imam Syafi'i marah Imam Syafi'i, apa kamu ni tak balik raya setahun sekali? No, tidak ada. Sebab kefahaman yang jelas bagi seorang mak. Bahkan ada riwayat, walaupun riwayat tu daif, okay, mengatakan Imam Syafi'i ni dia balik pada belajar, dia ketuk pintu. Saya tak ingat riwayat ni sama ada ataupun tidak dalam Syiar Alam An-Nubala. Okay. Cuma pernahlah dengar, pernah terbaca, cuma tak tengok dia punya sanad dia. Dia balik tu, dia tak ketuk pintu, dia terus masuk sebab dia rasa tu rumah dia. Jadi mak dia tegur, mak dia kata, kamu balik menuntut ilmu tapi kamu tak beramal dengan ilmu. Adakah ini ilmu yang kamu belajar? Masuk rumah, masuk macam tu ya. Keluar kamu dah, jangan balik sehingga kamu belajar benda ni. Dahsyat lah. Itu benda yang dahsyat. Dan kalau kita tengok, tidak ada mak dan ayah, tokoh ulama yang rebel terhadap anak dia. Dan dia tidak ada satu sikap, nanti anak aku dah jadi mufti kawasan ni, anak aku dah jadi orang terkenal kawasan ni, dia kena pandai-pandai lah hantar duit bagi banyak sikit. No, benda tu tak berlaku. Sebab satu orang manusia, dia nak hidup, dia kena ada kepandaian hidup dia sendiri. Dia tak boleh gantung diri dia pada orang. Benda yang dia tak dapat, dia nak gunakan orang lain untuk dia dapat benda tu. Itu benda yang salah, itu menzalimi orang. Hatta pada anak sendiri. Jadi ada sebahagian orang, dia guna kekeramatan kedudukan dia, mak ke ayah ke, sehingga dia kawal sekawal-kawalnya, sehingga dia sebut macam yang perempuan tu kena, kamu dah anak derhaka. Perempuan bila mana kena macam tu, dia depres lah. Okay. Cuma dari segi hukum, dia tidak lagi anak derhaka. Dia bukan anak derhaka sebab kewajipan dia, keutamaan dia ialah kepada suami dia. Cuma benda ni kadang-kadang orang silap faham. Tak salah, benda tu tak salah. Benda tu kalau mak dia dah maki dia macam-macam, dia tak masuk dalam anak derhaka. Sebab kita kena tahu, ada bab-bab syar'i yang perlu dilihat. Dan ini ialah satu bahagian-bahagian yang perlu dilihat jugalah. Okey. Kemudian kita tengok dalam dalam matan ni dia kata, maka Rasulullah menjawab, berilah kepada isterimu. Berkata lelaki itu, bagaimana jikalau aku mempunyai dinar yang lain? Maka Rasulullah menjawab, berilah kepada anakmu. Kalau ada anak, beri pada anak. Okey. Lelaki itu berkata lagi, bagaimana jikalau ada 1 dinar yang lain? Maka Rasulullah menjawab, berilah kepada pekerjamu. Maksudnya kalau dia satu orang yang kaya, dah ada 4-5 dinar ni, dah kaya dah ni. Okey. Berilah kepada pekerjamu. Lelaki itu berkata lagi, bagaimana jikalau aku ada 1 dinar yang lain? Maka Rasulullah menjawab, kamu lebih mengetahui siapa yang lebih afdal untuk diberi. Cuma yang Nabi sebut ialah diri, isteri, anak-anak, khadim, bekerja. Sebab keempat-empat ni, yang kalau kita tengok, ada orang dia bekerja sehingga diri dia pun dia tak sempat nak menikmati. Ada orang dia kumpul je harta sebab dia nak simpan ke anak dengan isteri dia. Itu pun tak betul. Sehingga dia tu tak sempat lah nak beli baju yang elok. Dia tengok je orang kawan-kawan dia, duitnya ada, tapi dia tak menikmati benda tu. Agama tak suruh kita sampai ke tahap tu. Dan agama pun tak suruh kita berbelanja lebih sehingga kita terabai pada keutamaan. Cuma Islam ni dia memberi ruang. Kalau satu orang tu dia nak rasa segak sikit, benda tu boleh, benda tu tak salah. Okay. Kemudian pergi pada isteri, kemudian pergi kepada anak, kemudian pergi kepada pekerja. Sebab ketiga-tiga ni, isteri, anak dan pekerja ialah prioriti yang selalu dicuaikan oleh sebahagian orang. Pekerja ni kalau kerja kerajaan tak laku sebab gaji memang masuk ikut timing.
Kalau orang kerja persendirian, kalau orang kerja buruh kasar apa semua, jenis toke-toke yang lambat bayar, kita menzalimi orang benda tu. Ini benda yang kita kena perhatikan. Sebab setiap kali orang tu dia dah merungut lambat betul bos bayar gaji, benda tu mengurang keberkatan pada duit yang dah ada di tangan kita. Dia ada bab-bab yang kita kena tahu. Antaranya ialah bersumpah pada barang yang kita jual mengurangkan keberkatan juga. Kita jual barang kita ni sama ada tanaman ke, buah-buahan ke, orang kata apa, buat makanan ke, apa-apa saja, kita elakkan untuk kita sumpah, kita kata yang kita paling terbaik. Kalau orang kata bab lain, bukan promosi, sumpah dengan nama Tuhan. Ini berlaku di negara Arab lah. Maknanya kalau orang tanya elok tak buah ni, dia kata demi Allah buah ni paling elok pada kedai-kedai lain. Walaupun betul buah tu elok, dia tetap mengurangkan keberkatan. Sebab benda ni dia berkait dengan khiyar. Khiyar ni maksud dia apa? Kuasa pilih. Dalam bab jual beli ni, Islam sangat memberi ruang kepada penjual dan pembeli untuk transparan dalam semua urusan. Tak boleh ada. Sebab tu kalau tengok di dunia hari ni, antara bank yang degil dengan sistem bank dunia ialah Bank Ar-Rajhi. Bank Ar-Rajhi di Saudi tu. Sebab pemilik dia tu tokoh ulama besar. Ada beberapa orang Malaysia, termasuk yang tulis buku kita ni, dulu adalah penasihat kepada Ar-Rajhi Bank, Dr. Zaharuddin ni. Tapi dia berhenti, tak sampai setahun dia berhenti. Dia cerita sebab apa dia berhenti. Sebab ketat sangat urusan-urusan aliran keuangan dalam Bank Ar-Rajhi ni. Bank Ar-Rajhi ni ada cawangan di Malaysia. Okay. Bila mana orang tanya pada manager Bank Ar-Rajhi, Arab lah yang duduk di Malaysia ni. Okay. Bank dunia ni ada berapa? Ada berapa kategori? Dia kata ada 3 kategori. 1 bank konvensional, 2 bank Islam, 3 bank Rajhi. Tuan-tuan boleh faham apa yang dia sebut? Dia nak kata yang mengaku bank Islam tu belum Islam lagi. Dia lagi Islam daripada yang Islam-Islam tu. Tapi memang betul pun, sebab bank dia memang kosong riba. Saya tak pastilah macam mana orang nak pinjam wang pada bank dia. Cuma dia antara bank yang orang kata apa, banyak sekatan daripada barat lah. Bank dunia banyak buat sekatan pada dia, tapi alhamdulillah dia boleh survive lah bank itu. Okay. Cuma nak katanya ialah bila mana urusan jual beli ni, orang kata apa, pekerja ke apa semua, Islam dia menitik beratkan kejelasan, gharar. Tapi sayangnya benda ni berlaku pada orang-orang yang bukan Islam. Contoh kalau tengok setengah-setengah negara, contohnya Jepun, dia orang meletakkan syarat bagi orang yang tayang makanan dalam menu dia. Contoh dia bagi menu kan, kita pergi kedai makan ada menu, buka nasi goreng kampung, dia pun letak gambar nasi goreng kampung ada itu ini, ada udang 3 ekor apa semua lah tu. Okay. Kalau di Jepun, kalau yang sampai hidangan pelanggan dia dapat udang dalam gambar banyak yang betul tak banyak, dia boleh ambil tindakan. Dia nak exactly sama. Beza macam kita KFC ayam besar beli kecil, gharar hakikatnya. Tapi kita tak berkira lah benda tu, sebab kita rasa tak apalah, aku dah beli dah pun. Okay. Cuma bagi orang yang take serious benda ni, dia boleh ambil tindakan. Maknanya gambar tu jangan duk precise besar sangat, bagi sama saja. Maknanya sebab ada orang buat eksperimen di Jepun ni, dia ukur saiz dalam gambar dengan saiz yang dia dapat sama besar, peha tu sama besar. Okay. Tapi yang nak katanya, yang duk buat lagu tu non muslim. Tak usah katalah talbih iblis ni, dia memang tak kenal lah kitab talbih iblis tu. Tapi nak katanya dia paling transparent dalam bab itu. Dan banyak lagi lah etika-etika. Yang ni kita boleh ambil daripada orang bukan Islam. Ini etika yang Islam ada. Asalnya daripada Islam dulu. Okay. Cuma nak sebut pada kita, bila mana Nabi sebut 3 golongan ini ialah prioriti. Kita nak minat, nak simpan hobi tara mana pun, pastikan nafkah tidak terjejas ataupun keutamaan tak terjejas pada 3 tu. 1 untuk diri sendiri tak masuk lah. Okay. Pada isteri, pada anak-anak dan pada pekerja. Orang tu dia nak minat apa pun atas dunia, jangan ganggu 3 benda ni. Khususnya orang lelaki lah. Dia nak minat bela kucing, silakan bela kucing, tapi jangan dia beli makanan kucing lagi mahal pada dia beli makanan untuk anak dan isteri dia. Itu problem. Hari ni ramai orang nak buat benda tu. Sebab orang percaya bela kucing ni menyepuk rezeki, bela anak dengan isteri tak jemput rezeki. Sama juga jemput rezeki pun. Okay. Ada orang dia fokus pada benda-benda seperti tu. Macam baru ni ada sebahagian orang dia tanya soalan tu macam tak puas hati. Dia tu anggota NGO lah, NGO. Kan baru ni kan berlaku banjir di Selangor dan beberapa negeri. Ada seorang tu dia mesej saya,
Apakah hukum meninggalkan isteri dan anak-anak dalam alasan nak pergi tolong orang-orang yang mangsa banjir? Saya kata kalau anak-anak tu dalam keadaan susah, isteri tu perlukan kita, kita duduk situ. Jangan kita tolong lagi orang banjir, ramai lagi orang boleh tolong. Nabi, sahabat nak pergi perang ni confirm nak jaga agama. Banjir ni bukan nak kata jaga agama sangat, dia tolong orang juga. Okey. Cuma keutamaan, Nabi tengok keutamaan, Nabi kata kekal kamu duduk situ. Sebab tu Nabi tak benarkan Uthman bin Affan pergi perang Uhud, pergi perang Badar. Sebab waktu tu anak Nabi yang kahwin dengan Uthman tu sakit, isteri dia. Nabi kata pada Uthman, kekal kamu, jaga anak aku, jaga isteri kamu. Walaupun perang Badar tu ganjaran dia ialah semua masuk syurga, Uthman tak dapat yang tu, tapi Uthman dapat pahala yang lain. Dalam keadaan Uthman tu orang kaya, maknanya dia boleh upah satu orang, kamu jaga tengok isteri aku ni dengan duit-duit yang ada, tengok isteri aku balik perang nanti aku ambil tugas kamu. Tapi Nabi tak bagi, Nabi suruh Uthman sendiri, kamu suami yang jaga, bukan orang lain. Sebab tu ada orang dia nak outstation ikut suka hati, dia nak tinggalkan suami. Ini bab-bab yang dia kena tengok dulu. Kalau betul suami dia, isteri dia berpuas hati dengan dia, tak apa. Okay. Tapi takut puas hati itu ialah atas dasar desakan. Ada setengah isteri-isteri ni dia tak lawan lah suami dia nak pergi mana-mana, dengan sebab dia dah tahu kerenah suami. Tapi yang terbaik bagi seorang suami ni ialah untuk menjadikan benda tu tidak menjadi sebab isteri kita ni ada rasa ralat dengan kita. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha, bila mana Nabi wafat, orang tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kamu kahwin dengan Nabi ni, ada tak benda tak puas hati, ataupun ada tak benda-benda yang pelik? Jawab Aisyah kata, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi ni Quran. Maknanya tidak ada benda yang aku tak puas hati dengan Nabi. Walaupun kalau kita baca riwayat rumah tangga Nabi ni, adalah hari-hari Aisyah ni dia meragam dengan Nabi itu sendiri. Tapi waktu Nabi wafat, dia telah memberi satu kredit yang besar pada diri Nabi, dia suami yang terbaik, tak ada orang boleh ganti tempat dia. Beza dengan kita hari ni, kalau kita meninggal, kita tengok isteri kita kata apa kat kita. Orang mari tanya rumah, Ajah, macam mana Haji dah meninggal ni, macam mana? Oh senang, lama duk tunggu yang ni. Kita duk tunggu dia pergi lama dia pergi ni, kita boleh buat macam-macam. Maknanya ada benda tak elok tu kita buat. Okay. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan, berikanlah kepada aku, kepada kita semua ni, bila mana tengok suami, tengok pasangan, isteri, tengok anak, dia menyejukkan mata. Dia ada beza, sayang dengan sejuk mata ni beza. Dia ada orang dia sayang tapi mata tak sejuk tengok pasangan dia. Sayang. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang pasangan, okay, isteri dia tu perangai tak ketahuan hala, tapi sayang dia tak tinggal. Sama juga dengan isteri, suami dia tu dengan isak dadah ni cukup lengkap, sayang, sanggup keluar duit nak pergi tebuh kawan tu duduk dalam jail. Tahu dah kepala hitam dah kawan tu pun. Okay. Tapi dia sayang. Okay. Tapi beza, qurrata a'yun ni sejuk mata. Maknanya balik tu hilang segala-gala masalah bila mana memandang. Dalam hadis Nabi sebut, hadis riwayat Muslim kalau saya tak silap, Nabi kata, aku telah dijadikan suka kepada perempuan, suka kepada wangi-wangian, dan telah disejukkan mata aku ni dengan salat. Tu ada hadis. Okay. Maknanya Nabi nak sebutlah hadis tu, Nabi ni dia suka pada benda-benda wangi dan dia suka kepada perempuan. Itu normal bagi seorang lelaki, dia suka pada perempuan apa semua. Cuma Nabi kata antara semua tu salat yang paling kuat, sebab aku sangat-sangat terkesan dengan salat, aku rasa sejuk mata aku. Sebab tu Aisyah kata bila mana Nabi dengar seruan azan, Nabi beredar pergi ke masjid macam dia tak pernah kenal aku, dia tinggalkan aku. Sebab Nabi melihat qurrata a'yun. Tapi bukanlah nak kata Aisyah tu bukan qurrata aini Nabi, cuma nak katanya bahawasanya ada beza. Minta pada Tuhan supaya dijadikan penyejuk mata. Maknanya tengok tak rasa serabut. Dia ada orang dia sayang tapi dia serabut juga dengan apa yang dia sayang itu. Okay. Benda tu jadi beban pada dia. Ini ialah prioriti-prioriti yang diletakkan oleh hadis ataupun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bab ini. Okay. Kemudian kita ambil sikit lagi bab yang ke-43. Bab 43 ni dia agak panjang sikit, tapi kita baca matan lah sikit.
ومنهم من ينفق في الحج ويلبس عليه إبليس بأن الحج قربة وإنما مراده الرياء فرجة ومدح الناس. قال رجل لبشر الحافي: أعددت 2000 درهم للحج، فقال: أحجدت؟ قال: نعم. قال: اقضي دين مدين. قال: ما تميل نفسي إلا إلى الحج. قال: مرادك أن تركب وتجيء ويقال فلان حاجي. ومنهم من يفق على الأوقات والرقص ويرمي الثياب على المغني ويلبس عليه إبليس بأنك تجمع الفقراء وتطعمهم. قد بينا أن ذلك أن مما يجب فساد القلوب. Maksud dia, yang lain ada yang mengeluarkan sedekah pada waktu haji. Ini untuk buat haji, ibadat. Lalu Iblis membisikkan kepadanya bahawa haji yang dilakukannya adalah untuk menghampirkan diri kepada Allah, walhal dia menunaikan haji untuk riak, dilihat orang ramai dan mendapat pujian mereka. Seorang lelaki berkata kepada Bishr al-Hafi, ni tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, aku telah sediakan wang sebanyak 2000 dirham untuk menunaikan haji. Tanya Bishr, apakah engkau telah menunaikan haji sebelum ini? Lelaki itu menjawab, sudah. Bishr berkata, jikalau begitu, bantulah orang lain yang ditimpa masalah hutang. Lelaki itu berkata, tetapi hatiku lebih ingin menunaikan haji. Sebenarnya kamu pergi dan balik daripada menunaikan haji adalah untuk mendapat gelaran. Orang ini sudah pergi haji. Di antara mereka ada yang memenuhi waktunya dengan tarian dan memberikan pakaian kepada para penyanyi. Maka syaitan menyuntik muslihat kepada mereka dengan mengatakan, mereka sebenarnya melakukan kebaikan kepada orang miskin, mengumpul mereka dan memberi mereka makan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, hal ini merosakkan hati mereka. Okay. Ringkas je saya nak sebut. Poin ni, bab 13, bab 43 ni ialah orang yang dia suka belanja nak pergi haji, masuk sekali umrah lah ni. Masuk sekali umrah. Okay. Suka pergi haji. Haji zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Tiap-tiap tahun nak pergi, okey. Kerajaan Saudi tak tertubuh lagi pada waktu tu. Mana satu orang dia ada duit, dia pergi. Okay. Kita pun dulu, orang tua kita dulu yang ada duit ni sampai 3-4 kali boleh pergi haji. Zaman-zaman dululah, 10-20 tahun yang lepas. Sekarang ni sukarlah sikit. Tambah dengan Covid lagi, tambah dengan kota haji lagi. Okay. Cuma nak kata ada orang dia minat. Dia tak pergi kepada haji dah sekarang, dia pergi kepada umrah. Kan tuan-tuan tengok baru ni kan kes Omicron. Ada pro dan kontra lah. Kerajaan tak benarkan buat umrah. Cuma dalam banyak-banyak pendetailan kes tu, ada orang-orang yang tak vaksin sanggup palsukan sijil vaksin itu untuk pergi buat umrah dan terlepas. Saya dapat maklumat juga dalam bab ni sebab dulu saya terlibat juga dengan haji ni. Dia ada satu grup Telegram yang jual sijil vaksin tu. Dia punya harga RM2,500 untuk dapatkan CJ vaksin digital, yang mana kalau buka My Sejahtera dia godam macam mana tak tahulah, keluar kita dah vaksin dah. RM2,500 tuan-tuan, mahal tu. Sanggup bayar. Pergi buat umrah, nak solat dalam Masjidil Haram, adakah solat tu diterima? Adakah kerja haji, kerja umrah tu diterima? Sama juga dengan sebahagian orang dia pergi buat umrah. Dululah ada sikap sebahagian orang pergi buat umrah bulan Ramadan ni, dia duduk lama sampai masuk haji. Dia buat haji tanpa ada rukhsah haji daripada Jabatan Haji di Saudi. Kalau kena tangkap di Padang Arafah, orang tu dia kena ban, tak boleh masuk Saudi lebih pada 10 tahun. Dan benda tu diperketatkan oleh kerajaan Saudi beberapa tahun yang lepas lah, sebelum datang Covid lagi. Ini tipu daya iblis yang paling kuat. Memang saya tak nafi ada orang dia minat pergi buat umrah. Okay. Pertama dia minat pergi buat umrah kerana apa? Ada orang dia pergi buat umrah kerana nak ikut majlis-majlis agama yang ada dalam tu. Maknanya dia orang belajar agama lah. Okay. Ada orang dia pergi buat umrah sebab dia nak pergi berbelanja dengan gaya ibadah. Ada penyakit macam tu. Dia kalau di Malaysia pergi mall, orang tak pakai ihram. Dia bagi ruang azan tu. Bismillah.
Okey, balik pada bab kita ni, saya sebut sikit ke dalam 2-3 minit je lagi. Bagaimana tipu daya iblis suruh kita buat ibadah, suruh kita pergi haji, pergi umrah, tapi kita mengambil hak orang ataupun kita tipu jalan dia untuk pergi buat benda ni. Okey. Jadi dalam bab ni, Bishr Al-Hafi ni seorang tabi'in ataupun tabi'un tabi'in. Ada orang datang jumpa dia, dia kata dia ada duit dan dia nak pergi haji sedangkan dia ada hutang. Jawab Bishr Al-Hafi ni, kamu tunaikan hutang kamu, bayar hutang bagi habis dulu, lepas tu baru pergi buat haji. Okay. Dan sebaik-baik cara untuk menunaikan umrah dan haji ni ialah dengan kita bersihkan duit untuk kita pergi ke sana. Okay. Nanti kita akan bahas pada minggu seterusnya. Cuma nak katanya ada orang zaman sekarang ni dia nak pergi buat haji apa semua, dia buat pinjaman peribadi. Walaupun benda tu adalah perbahasan di kalangan para ulama tentang pendapat kontemporari lah yang membenarkan, tapi yang lebih baiknya ialah kita bersihkan, elakkanlah kita berhutang bila mana kita nak pergi buat benda ni. Dan kalau kita dah pergi umrah berkali-kali dan kita ada tanggungjawab lain, ada ahli keluarga kita yang susah, tangguhkanlah dulu benda tu, kita bantu yang lebih aula lagi. Itu melainkan kita tu orang yang dijemput ke, itu bab lain lah. Ataupun kita ni ada kepentingan apa-apa nak pergi sana, itu bab yang lain. Okay, cuma nak katanya ialah melihat di mana tempat ibadah yang betul dan macam mana kita nak melakukan ibadah yang prioriti juga ialah bab yang syaitan akan gunakan untuk rosakkan kita. Jadi berpada situnya untuk malam ni, moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bab ni sebab huraian dia panjang. Okay. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.